akan kongsikan sedikit maklumat tentang perkembangan ekonomi di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British bersama rakan-rakan saya, Ku dan Q. Kita mesti tahu bagaimana perkembangan ekonomi di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British sebelum kemerdekaan Tanah Melayu kini dikenali sebagai negara Malaysia dicapai pada 31 Ogos 1957. Jom, mari kita menelusuri. Pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, sistem ekonomi di Tanah Melayu telah mengalami perubahan yang besar. Sistem ekonomi telah diubah mengikut kepentingan British. Perubahan ini telah memberikan kesan terhadap perkembangan ekonomi di Tanah Melayu. Ekonomi di Tanah Melayu mula tertumpu pada ekonomi larangan yang melibatkan pengeluaran dalam skala yang besar. Biji timah dan getah dalam ekonomi larangan merupakan tanaman yang mempunyai pengeluaran yang tinggi di Tanah Melayu. Dengan ini, kerajaan British memerlukan ramai tenaga kerja buruh melalui membawa pasok buruh dari negara China dan India untuk usahakan pengembangan biji timah dan getah. Buruh-buruh ini akan diberikan peluang pekerjaan untuk bekerja di kawasan pengembangan dan kawasan larang. Dan sebaliknya, ekonomi sara ini yang dijalankan oleh orang Melayu telah dipinggirkan oleh kerajaan British tetapi masih wujud di Tanah Melayu. Orang Melayu tidak mempunyai peluang dalam menjalankan ekonomi larangan disebabkan tindakan kerajaan British yang menggerakkan mereka dalam mengembangkan ekonomi di Tanah Melayu. Jadi, tindakan kerajaan British yang membuat sedemikian telah mewujudkan identifikasi kaum mengikut pekerjaan. Sekarang saya akan jalankan perbubuhan bersama dengan seorang pelajar dari IPG Kampus Sultan Abdul Hamid. Jom. Selamat petang, Iza. Selamat petang. Nak tanya tentang pendapat anda tentang identifikasi kaum kepekerjaan. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Okey, pada pendapat saya, identifikasi kaum mengikut sektor pekerjaan sebenarnya perkara ini telah lama berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi bagaimana ia boleh berlaku? Jadi identifikasi kaum ini berlaku sejak daripada penjajahan British. Jadi British telah memperkenalkan dasar pemerintahan, konsep pecah dan perintah ataupun divide and rule. Jadi tujuannya apa yang dilakukan pihak British sedemikian. Jadi pihak British ni dia nak orang-orang Melayu supaya dia tidak mencapai kemajuan seperti kaum lain iaitu kaum Cina dan India. Seperti yang kita tahu dekat Malaysia ni ada 3 jenis kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Jadi British ni dia tak nak orang-orang Melayu ni maju. Disebabkan tu dia menarik kedatangan buruh luar dari negara China dan India datang ke tanah Melayu untuk membantu dia mengaut keuntungan lebih dalam sektor perlombongan biji timah dan perladangan getah. Jadi dalam konsep pemerintahan dasar pecah dan perintah ni, orang Cina tertumpu di kawasan perlombongan biji timah iaitu di kawasan-kawasan bandar, manakala orang India di kawasan estate iaitu perladangan getah. Dan orang Melayu tertumpu di kawasan kampung sahaja ataupun luar bandar yang bekerja sebagai petani, nelayan ataupun pemborong kedai runcit. Jadi saya dapat rumuskan bahawa kesan daripada apa yang diperkenalkan oleh British ni telah menyebabkan hubungan antara kaum dekat Malaysia ni menjadi renggang dan juga terdapat jurang pendapatan. Maka identifikasi kaum ni merupakan satu perkara yang telah memberi kesan lah terhadap negara kita pada hari ini. Terima kasih, Iza. Sama-sama. Ini merupakan perbubuhan yang saya jalankan dengan seorang pelajar dari IPG Kampus Sultan Abdul Hamid. Bagi penerangan yang seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya, Ku. Hai semua, saya Kusindu akan menjelaskan perkembangan ekonomi yang kedua semasa penjajahan British di Tanah Melayu, iaitu dasar ekonomi terbuka. Dasar ini dikubah bagi mengatasi kemelesetan ekonomi semasa Perang Dunia Pertama. Langkah pembangunan sumber bahan mentah juga menjadi sebagai sebahagian daripada dasar tersebut. Jadi, pinjaman kewangan telah dipinjam oleh kerajaan British bagi
Melayu. Dengan ini telah membawa perkembangan produk ekspor baharu berasaskan nanas, kelapa, sawit yang mempunyai permintaan tinggi dalam jaringan perdagangan antarabangsa. Pihak British juga menganjur pameran Empire British yang lebih mengutamakan sumber bahan mentah dana jajahannya termasuk tanah Melayu bagi menggalakkan lagi kegiatan ekonomi terbuka. Sekarang saya akan menerangkan apakah dasar ekonomi terbuka. Dasar ini adalah urusan jual beli barang dan perkhidmatan dalam perdagangan antarabangsa iaitu ekspor dan import antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Kita lihat pula ekspor tanah Melayu kepada negara lain. Ekspor berlaku apabila pengeluaran barangan melebihi penggunaan rakyat tempatan, maka boleh menjual barang dan perkhidmatan ke negara lain. British memperuntukkan bantuan kewangan dan membawa masuk teknologi pengentinan untuk membangunkan sumber bahan mentah yang terdapat di tanah Melayu. Jadi, telah membawa kemajuan ekspor di tanah Melayu dan perkembangan sektor perdagangan telah membolehkan komoditi ekspor seperti nanas, kelapa dan sawit dapat dipromosikan dalam pasaran tanah jajahan British dan negara lain. Jadi, pertama adalah nanas. Usaha pembangunan produk makanan nanas di dalam tin dijalankan oleh kerajaan telah menjadikan nanas sebagai produk ekspor baharu di tanah Melayu. Bekalan nanas yang tinggi membolehkan negeri-negeri Melayu bersekutu menjalankan ekonomi perdagangan dengan mengeksporkan produk nanas dalam tin ke Empire British, khususnya ke Kanada, Hong Kong dan Ceylon. Seterusnya, usaha penanaman nanas yang pesat telah membolehkan Jabatan Pertanian menuai hasil nanas sehingga 428,000 biji buah. Produk nanas yang lebih dari tanah Melayu akan diekspor ke United Kingdom, seterusnya diekspor semula ke Eropah melalui pelabuhan perdagangan di London dan Liverpool. Berikut juga, produk nanas dari tanah Melayu akan diekspor ke Kanada, New Zealand dan India. Kedua, merupakan ekspor kelapa. Kerajaan membeli estet kelapa di Sempitan, Selangor. Pembukaan estet kelapa milik Kerajaan Persekutuan membawa kepada perkembangan usaha penyelidikan dan pembangunan untuk industri kelapa. Seluas 470 ekar tanah estet telah dijadikan sebagai tapak untuk dilaksanakan pelbagai bentuk penyelidikan. Pembangunan industri kelapa sejak tahun 1920 telah menjadi sebagai sebahagian daripada industri baharu dalam ekonomi ekspor persekutuan. Jadi, banyak estet kelapa diusahakan untuk menambung permintaan terhadap kelapa dalam perdagangan global. Produk berasaskan kelapa di dalam tin mendapat perhatian dalam pasaran. Hal ini mendorong pembangunan penanaman kelapa sebagai ekonomi ekspor baharunya pada tahun 1922. Ketiga, ekspor sawit. Permintaan dalam pasaran yang tinggi bagi produk isi rong sawit serta minyak sawit yang digunakan dalam sektor perindustrian. Oleh itu, kerajaan telah membuka sebanyak 5,000 ekar tanah untuk menanam benih sawit jenis Afrika. Seluas 8,644 ekar tanah juga dibuka di keseluruhan negeri-negeri Melayu bersekutu untuk penanaman sawit. Pelabur-pelabur Eropah seperti Syarikat Peladangan membuka estet sawit seluas 30 ekar di Pahang. Sektor perindustrian sawit berjaya menyumbang kepada imbangan perdagangan persekutuan yang positif dengan ekspor minyak sawit sebanyak 1,382 tan pada tahun 1928. Sebanyak 295 tan minyak sawit dan 40 tan minyak isi rong sawit telah diekspor di United Kingdom. Peningkatan ekspor sawit ini telah meletakkan kedudukan tanah Melayu secara keseluruhannya hampir sama dengan Hindia Timur Belanda sebagai pengekspor utama produk sawit. Kemudian, usaha pembangunan industri minyak sawit sebagai produk ekspor baharu ini adalah berdasarkan kelebihan minyak sawit sejak tahun 1920. Jadi, kenapa permintaan terhadap minyak sawit tinggi? Pertama, produk isi rong sawit dan minyak sawit boleh digunakan dalam sektor perindustrian sebagai bahan bakar. Berikut juga, permintaan tinggi bagi minyak sawit yang mempunyai kadar asid lemak yang rendah telah meningkatkan penggunaannya dalam industri pembuatan sabun, lilin, minyak pelincir dan produk makanan berubah margarin. Kita lihat pula import tanah Melayu.
Import berlaku apabila sesuatu barangan tidak dikelakan atau tidak mencukupi untuk penggunaan rakyat tempatan, maka perlulah membeli barang dan perkhidmatan dari negara lain. Kadar cukai, tarif dan kuota yang dikenakan adalah berdasarkan jenis barangan yang diimport. Tanah Melayu telah melakukan kegiatan import atas makanan, bahan mentah dan mesin atau barang model dari luar negara. Pertama, makanan yang diimport ke Tanah Melayu antaranya adalah beras dari Siam, produk tenusu dari Australia, United Kingdom, Itali dan Denmark. Manakala bawang putih dan bawang merah dari India dan juga teh dari China. Terdapat juga bahan mentah lain yang diimport dari luar negara seperti arang batu dari Sumatera dan tar dari United Kingdom. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan perkembangan ekonomi terbuka di Tanah Melayu. Pertama, mengurangkan kadar pengangguran. Hal ini kerana permintaan yang tinggi terhadap barang ekspor. Jadi, pengeluar akan membesarkan skala pengeluarannya dan meningkatkan peluang pekerjaan. Kedua, meluaskan pasaran. Melalui ekonomi terbuka, penawaran barang yang berlebihan boleh diekspor ke luar negara yang mempunyai pasaran yang lebih luas. Ketiga, menambah pendapatan negara. Melalui ekonomi terbuka, kerajaan dapat mengutip duty import dan duty ekspor. Keempat, memiliki banyak pilihan atas barang dan perkhidmatan. Berbagai jenis barangan telah berjaya diimport dari luar negara untuk memenuhi keperluan pengguna tempatan. Kelima, menjalin hubungan persahabatan dengan negara lain kerana dapat mewujudkan kerjasama dengan rakan dagang. Sekarang saya akan menjemput ahli kumpulan saya Q untuk tajuk yang seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan ekonomi duaan atau duit ekonomi yang telah diperkenalkan semasa penjajahan British. Apa itu bermaksud ekonomi duaan? Ekonomi duaan bermaksud ekonomi yang melibatkan dua jenis ekonomi, iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan yang berjalan serentak. Tujuan ekonomi duaan ini dijalankan semasa penjajahan British adalah untuk memantapkan sistem ekonomi di Tanah Melayu. Sebagaimana yang kita tahu, ekonomi sara diri ini merupakan ekonomi kegiatan yang dijalankan secara kecil-kecilan untuk memenuhi keperluan seharian sewaktu zaman penjajahan British. Manakala, jika terdapat lebihan pengeluaran, ia akan ditukar dengan hasil ekonomi lain dan turut menjadi barangan keperluan tanpa melibatkan mata wang yang dikenali sebagai sistem barter. Aktiviti ekonomi secara tradisional ini hanya mempunyai kitaran di dalam kawasan kampung dan tidak diketengahkan ke pasaran yang lebih bersifat kebangsaan atau antarabangsa. Jadi, pada era penjajahan British, penduduk tempatan telah menjalankan beberapa kegiatan ekonomi sara diri seperti pertanian, perikanan, pelombongan dan peternakan. Terdapat beberapa ciri-ciri ekonomi tradisional ini. Contohnya, pengeluaran dilakukan adalah dalam skala kecil. Kedua, mereka menggunakan teknologi yang mudah. Ketiga, terdapat model yang kecil juga digunakan. Keempat, jumlah buruh juga terhad dalam ekonomi tradisional ini. Kelima adalah kegiatan ekonomi sara diri tersebut mempunyai pasaran yang kecil. Pada abad ke-19, kegiatan utama masyarakat Melayu ialah pertanian yang diusahakan dalam dua bentuk tanaman iaitu huma dan sawah. Padi huma ini ditanam di kawasan tanah mineral atau tanah tanpa genangan air di kawasan lereng bukit. Padi huma mempunyai hasil yang rendah dan kurang bermutu. Ini disebabkan oleh padi huma tersebut ditanam dengan cara ramah dan kurang menggunakan baja, benih dan air yang banyak. Manakala bagi padi sawah pula, ia ditanam di kawasan air bertakung yang disebut sawah padi. Contohnya, padi sawah ditanam di tanah jenis aluvium yang mempunyai tanah liat halus dan mampu menampung air untuk beberapa lama. Namun, padi sawah paling banyak ditanam pada zaman penjajahan British kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Bukan itu sahaja, padi sawah juga memerlukan penggunaan air dan baja yang banyak serta perlu ditanam dengan cara yang teratur.
Seterusnya, kegiatan perikanan ini dilakukan di tepi laut, tasik, kolam dan sawah. Pada ketika itu, masih belum ada teknologi atau peralatan canggih diciptakan bagi memudahkan urusan menangkap ikan. Oleh itu, mereka hanya menggunakan peralatan seperti bubu, jala, pukat, serkap dan lukap. Kegiatan perikanan di pantai timur biasanya dijalankan di antara bulan Mac dan Oktober, manakala pada musim tengkujuh, aktiviti menangkap ikan tertumpu di tasik dan sawah padi. Kegiatan ini merupakan salah satu sumber untuk memenuhi keperluan harian mereka. Mereka menjalankan aktiviti ekonomi tersebut disebabkan untuk mendapat permintaan yang tinggi oleh masyarakat di sekeliling. Sekiranya terdapat lebihan hasil tangkapan laut, ia akan diproses menjadi ikan kering, keropok, belacan, sos bilis dan lain-lain. Lebih-lebih lagi, masyarakat dahulu juga menjalankan industri pelombongan secara kecil-kecilan. Mereka melombong biji timah, emas dan arang batu dan lain-lain lagi. Namun, pada peringkat awal, masyarakat tempatan mengusahakan aktiviti pelombongan dengan menggunakan kaedah tradisional sahaja. Misalnya, bagi pelombongan biji timah, masyarakat tempatan telah menggunakan cara menampan dan mendulang dengan menghasilkan hasil pengeluaran yang terhad. Selain daripada itu adalah kegiatan peternakan. Contoh haiwan-haiwan yang diternak pada masa tersebut adalah seperti lembu, kerbau, ayam, itik dan lain-lain. Ayam dan itik merupakan salah satu binatang ternakan utama. Penternakan dijalankan sebagai sumber makanan dan juga untuk membantu membajak sawah, menarik kereta lembu dan lain-lain pekerjaan. Di samping itu, saya akan menjelaskan tentang ekonomi dagangan. Ekonomi dagangan merujuk kepada kegiatan pertanian atau pelombongan yang melibatkan pengeluaran untuk tujuan pemasaran. Ciri-ciri ekonomi dagangan ini termasuklah pengeluaran dalam skala yang besar. Kedua, menggunakan sumber tenaga buruh yang banyak. Ketiga, terdapat mempunyai modal yang besar kerana dimiliki oleh syarikat besar. Keempat, mereka juga mempunyai teknologi yang bermutu tinggi seperti kapal korek untuk melombong biji timah dan mempunyai pemasaran yang lebih luas untuk diekspor ke Eropah. Contoh kegiatan tanaman dagangan ialah mereka telah menanam ubi kayu, tebu, lada hitam, gambir, tembakau, kopi, getah semasa era penjajahan British. Namun, ekonomi dagangan berkembang pesat terutamanya di kawasan lombong biji timah dan peladangan getah. Terdapat hasil pengeluaran secara besar-besaran seterusnya akan diekspor ke pasaran antarabangsa. Semasa penjajahan British, terdapat penggunaan buruh luar telah muncul untuk memajukan ekonomi komersial ini. Contohnya, buruh India telah dibawa masuk untuk bekerja dalam sektor peladangan getah, manakala buruh Cina pula dibawa masuk untuk bekerja dalam sektor pelombongan. Kedatangan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu disebabkan oleh faktor penolak dan penarik daripada kerajaan British supaya mereka berhijrah ke Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, kedatangan mereka tidak dihalang oleh orang Melayu. Dan keadaan politik Tanah Melayu yang aman juga dikawal oleh British. Tambahan pula, sistem kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu adalah melalui sistem tiket kredit. Bakal imigran akan dikumpulkan dari kampung oleh kita iaitu ketua dan ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran. Selain itu, buruh Cina masuk ke Tanah Melayu juga melalui sistem pengambilan kaki tangan. Majikan akan menghantar pengawalnya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. Bukan itu sahaja, semua tambang dan pembelajaran buruh dibayari oleh majikan. Pengawal juga bertanggungjawab mengiringi buruh sehingga sampai di tempat majikan tersebut. Seterusnya,
Kedatangan mereka adalah melalui sistem pengambilan rumah kongsi di mana pengambilan buruh dilakukan oleh pengawai di negara China yang dilantik oleh rumah kongsi. Tambahan pula, kemasukan imigran Cina di Sarawak bermula setelah mendapat persetujuan antara Ketua Fucho di Sibu iaitu Wong Nai Siun dengan Charles Book di mana mereka dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan pertanian gambir dan ladai hitam. Bagi sistem kemasukan buruh India ke Tanah Melayu pula, mereka memasuki ke Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas di mana buruh datang sendiri dengan biayaan masing-masing dan kedatangan diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu. Selain itu, mereka juga mempunyai sistem kontrak. Tamsilnya, majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu. Sebagai balasan, buruh India akan bekerja dengan majikan itu dalam jangka masa tertentu. Seterusnya, buruh India datang melalui sistem Kangani. Kangani ini bermaksud ketua, tandil atau mundur. Kangani ini juga diberi kepercayaan majikan akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani ini bertanggungjawab diberi wang pendahuluan buruh sehingga tiba di Tanah Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa duit ekonomi yang telah diperkenalkan oleh pihak British telah meningkatkan industri pelombongan biji timah dan getah serta meningkatkan harga komuniti dan bereksportan biji timah dan getah ke peringkat antarabangsa untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu. Secara kesimpulan, kerajaan British yang menguasai ekonomi di Tanah Melayu telah memberi beberapa kesan seperti kemunculan identifikasi kaum berikut pekerjaan, kewujudan ekonomi terbuka dan juga terdapat ekonomi duaan di Tanah Melayu. Keadaan ekonomi di Tanah Melayu sudah tidak sama dengan sebelum masa penjajahan British di Tanah Melayu. Ekonomi di Tanah Melayu sudah berkembang dengan maju kerana terdapat ekonomi larangan yang melibatkan aktiviti ekspor secara besar-besaran. Dan sebaliknya, ekonomi sara-riri telah mengalami ketinggalan tetapi masih wujud di Tanah Melayu. Kerajaan British telah lebih mementingkan aktiviti ekonomi larangan disebabkan aktiviti ekonomi larangan ini lebih menguntungkan negara. Kesannya telah wujudlah ketidakseimbangan ekonomi di Tanah Melayu sehingga menyebabkan prasangka berlaku dalam kalangan mereka. Oleh itu, kita mesti menjadikan peristiwa British yang menguasai ekonomi di Tanah Melayu sebagai satu pelajaran dalam kehidupan kita supaya kita dapat mempertahankan negara daripada ancaman luar yang cuba menguasai negara kita. Tambahan penerangan kita di sini, jika kita ada sebarang kesilapan kata, kita mohonkan maaf daripada kamu semua terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Ini merupakan rujukan kami. Bye.